Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan tentang teori behaviorism dan berkaitannya terhadap linguistik dan terjemahan. Jadi dalam kumpulan ini saya Muhammad Alifan Hamid Muhammad Yazid akan membentangkan berserta ahli kumpulan saya iaitu Umar Hamzah, Muhammad Ekal, Muhammad Hairi dan juga Gilbert Anca. Jadi kita teruskan kepada pembentangan. Baiklah. Apakah itu teori behaviorism? Jadi, teori behaviorism ini dalam kata mudahnya adalah satu kajian saintifik yang berkait dengan tingkah laku manusia. Jadi, perangai ataupun tingkah laku manusia ini lazim, seseorang itu lazim. Kebiasaannya berlaku disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu berulang-ulang kali. Jadi, teori behaviorism ini juga membuktikan contoh dalam waktu pembelajaran juga berlaku semasa proses perubahan tingkah laku. Jadi menurut teori behaviorism ini, tingkah laku seorang berubah berdasarkan prinsip rangsangan ataupun stimulus dan juga respon. Baiklah, seterusnya. Tokoh-tokoh behaviorism ini berpendapat bahawa pembelajaran merupakan suatu perubahan tingkah laku seorang itu untuk bertindak oleh Mahyudin. Seseorang yang memperolehi ilmu baru akan melakukan perubahan terhadap tingkah laku mereka. Contohnya apabila kita menerapkan ilmu-ilmu baru, kita akan menggunakan ilmu tersebut dalam situasi-situasi yang dikehendaki. Jadi perkara utama yang ditekankan dalam teori ini adalah input yang kita keluarkan oleh seseorang adalah rangsangan, manakala output yang kita keluarkan adalah respons. Jadi sebagai contoh, perkara yang disampaikan oleh guru, oleh pensyarah merupakan rangsangan kepada kami iaitu pelajar sebagai respon. Jadi, apakah tanggapan tokoh-tokoh ini mengenai teori behaviorism ini? Terdapat 4, iaitu pertama sekali tingkah laku manusia dipengaruhi oleh persekitaran. Jadi, kedua, pembelajaran adalah hasil daripada pemerhatian kita sendiri. Pembelajaran juga menyebabkan perubahan tingkah laku. Dan juga yang terakhir adalah respon ataupun tidak balas berlaku dalam masa yang sangat singkat. Jadi walaupun benda itu berlaku dalam masa yang agak sekejap, tapi kita boleh dapat memproses. Okay. Ivan Pavlov, dia telah memperkenalkan konsep pelaziman klasik ataupun kata Inggerisnya classical conditioning concept. Okay. Konsep ini melibatkan pemasangan ataupun pairing antara rangsangan neutral dan juga rangsangan yang bergerak balas. Okay, minat manusia ini dia sebenarnya adalah macam seperti kotak hitam yang bermaksud tindak balas terhadap rangsangan ini boleh diperhati secara kuantitatif. Jadi, hal ini menyebabkan pengabaian terhadap proses pemikiran. Kemudian kita ada J.B. Watson. Dia telah dikenali sebagai the founder of behaviorism. Watson berpendapat bahawa emosi manusia ini mempengaruhi perubahan dalam tingkah laku manusia. Contohnya apabila kita sedih, kita akan membuat perkara-perkara yang macam mendengar lagu sedih, menangis. Kalau kita gembira, kita akan merasa bahagia, pergi ke berjalan-jalan. Tingkah laku manusia ini merupakan refleks terlazim ataupun condition reflex. Seterusnya kita ada Edward Lee Thorndike. Dia merupakan pelopor lah untuk teori pelaziman operan. Pelaziman operan ni bermaksud pembelajaran yang melibatkan kesan dan akibat tingkah laku. Dia mempengaruhi apa kita punya tingkah laku yang akan menyusul. Jadi teori ni diperkenalkan oleh Thorndike dalam pelaziman operan adalah connectionism. Okey, Burrus Frederick Skinner ataupun dikenali sebagai B.F. Skinner, dia meneruskan usaha Thorndike lah dalam teori operan tadi. Teori Skinner pula berdasarkan teori connectionism tadi. Tingkah laku baharu atau sebaliknya dapat diwujudkan sekiranya seorang itu diberikan 3 perkara iaitu hukuman atau benda, kedua kita ada ganjaran dan ketiga peneguhan. Okay, teori Skinner ni amat dikenal lah kerana penekanan terhadap peneguhan terhadap ketiga-tiga perkara tersebut. Jadi, teori pelaziman klasik. Bentuk pembelajaran yang berkaitan dengan rangsangan neutral, rangsangan semula jadi dan menggerakkan gerak balas serupa oleh Nuriyati, Pun dan Sharifah. Jadi berkaitan antara rangsangan dan juga terbalas. Penggunaannya seperti yang tadi iaitu guru sebagai rangsangan dan juga murid sebagai respon lah. Jadi contohnya guru memuji murid yang lulus dalam peperiksaan seperti belanja makan, memberikan makan yang tinggi. Jadi sambungan. Teori ini menurut Ivan Pavlov terbahagi pada 3 konsep. Yang pertama kita ada generalisasi, tindak balas sama. Diskriminasi, tindak balas yang tertentu sahaja.
dan juga penghapusan, iaitu penurunan tidak diperlukan. Menurut Watson, behaviorism dalam pelajaran dia terjadi daripada itu sebab iaitu kekerapan atau frekuensi. Jadi semakin keraplah satu tindak balas menjadi, semakin besar tindak balas yang sama akan berulang dan pada masa yang kelak. Kemudian kita ada prinsip kebaruan ataupun resensi. Tindak balas yang baru ni dia akan gantikan tindak balas yang lama lah. Contoh apa yang kita dapat baru, yang lama ni kita akan ganti ataupun mungkin kita akan guna secara kedua-duanya sekali lah. Keupayaan kognitif dan kelebihan yang tinggi dalam melakukan tindak balas terhadap sesuatu rangsangan. Kemudian kita ada teori pelazaman operan. Gerak balas satu organisma terhadap persekitaran daripada pilihan lah. Daripada dapat diaplikasikan dalam kelas daripada kaedah di mana guru memberikan penilaian positif, negatif dan hukuman sebagai tindakan. Contohnya positif, kita memberi markah yang tinggi lah ataupun memujinya. Contoh negatif lah, kita akan memberikan hukuman kepada pelajar yang nakal ataupun tidak begitu memberikan usaha yang baik dalam kelas. Kita ada prinsip hukuman terbaik pelajaran manusia dikawal oleh hukum tertentu iaitu pertama kita ada hukum kesediaan lah. Kita ada 3 aspek menurut teori pelajaran operan ini iaitu kesediaan kognitif, efektif dan psikomotor. Kemudian kita ada hukuman latihan. Hukum latihan, hubungan rangsangan gerak balas kukuh jika kita mengulanginya ataupun kita diberikan latihan. Latihan perlu dibanyakkan lah dalam pelbagai bentuk untuk menjaminkan pembelajaran itu berkesan. Kemudian kita ada hukum kesan, sebuah tindakan diikuti perubahan yang dipengaruhi oleh persekitaran yang terjadi. Baiklah, beralih kepada analisis teks. Analisis teks pertama iaitu daripada Hendra Tusi 2013. Okey, yang pertama adalah meditation quiets your mind, help you control your thoughts and regulates your body. Terjemahannya pula meditasi menenangkan akal, membantu mengendalikan fikiran dan menghidupkan kembali tubuh anda. Jadi daripada terjemahan ini, kita dapat lihat meditation dia diterjemahkan kepada dalam bahasa Melayu iaitu meditasi. Jadi kaitan dengan teori behaviorism adalah apabila kita sebagai pengguna ataupun pengucap bahasa Melayu, kita dapat perhatikan kata-kata pinjaman akan diubahkan kepada bentuk yang sama lah daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Contohnya kita ada farmasi dalam bahasa Inggeris, farmasi PHARMACY. Dalam bahasa Melayu juga farmasi FARMASI. Contohnya seperti hospital. Jadi daripada persekitaran kita, daripada kita punya hafalan ni, kita dapat lihat bahawa kalau perkataan tu daripada pinjaman, jadi kita pun dah terbiasa dengan latihan dengan persekitaran ini, kita akan mengubahkannya kepada bentuk yang macam ni. Kemudian kita ada analisis teks kedua iaitu Dean dan Pawin 2020. Teks sumber adalah daripada peribahasa ala-ala Perkasam dia sampai ke Penghalangan. Jadi pengkaji cuba untuk meletakkan terjemahan yang baru iaitu when you are dripping into the fish tub, you may as well thrust your arm in up to the elbow. Jadi berdasarkan peribahasa ini, kita lihat Perkasam. Perkasam diubahkan kepada fish tub. Jadi Perkasam ni dia kan bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris kita tak dapat mencari terjemahannya sendiri iaitu jadi pengkaji dia telah meletakkan fish tub sebab fish tub ni menunjukkan perkaitan lah sebagai tabung untuk meletakkan ikan. Jadi perkaitan antara Perkasam dengan fish tub ni kita nak meletakkan budaya kita sebagai dalam Melayu ni untuk mengubahkannya dalam bahasa Inggeris. Jadi daripada perkaitan budaya ni kita dapat mengubah perkataan yang tak dapat dijumpa dalam bahasa Inggeris. Kita nak cuba letakkan supaya kita meletakkan satu arbitrary sebagai untuk perkataan tersebut. Ketiga, ayat ini iaitu what news the Japanese man greeted the teacher running from ear to ear. Okey. Sebenarnya orang Jepun ni dia nak menterjemahkan perkataan tu daripada apa khabar, what news adalah khabar. Jadi jelas menunjukkan orang Jepun ni sebenarnya telah memahami bahasa Jepun, bahasa Melayu. Cuma dia nak menterjemahkan bahasa Melayu ni kepada bahasa Inggeris, dia mempunyai kesukaran lah sebab dia menterjemahkan secara terlalu literal. Jadi walaupun dia telah memahami bahasa Melayu, daripada persekitarannya dia dah belajar lah
tapi dia masih mempunyai masalah dalam menterjemahkan perkataan frasa-frasa seperti apa khabar ini. Jadi ini menunjukkan bahawa persekitaran persekitaran orang Jepun ni dia menunjukkan teori behaviorism ada kaitanlah dengan terjemahan yang hendak dia lakukan. Kemudian yang terakhir kita ada analisis teks keempat oleh Ghazali 2018. Okey. Ini adalah terjemahan daripada bahasa Jepun kepada bahasa Melayu lah. Penggunaan ayat pertama adalah Arewa Kyoshitsu desu dan perbezaan dengan ayat kedua ialah Asoko wa Kyoshitsu desu. Jadi kalau kita lihat kita ada are dengan Asoko. Are ni maksudnya itu, Asoko adalah sana. Jadi untuk terjemahan ni, diorang pelajar ni hendak perlu menterjemahkan bahasa Jepun kepada bahasa Melayu. Jadi ada yang menggunakan bahasa Jepun yang salah iaitu are, kerana terjemahan yang betul hendak diubah kepada berada di sana. Jadi ada yang menggunakan are iaitu itu, ada yang menggunakan asoko iaitu sana. Jadi penggunaan sana adalah yang lebih betul sebab dia menunjukkan penggunaan bahasa yang betul lah. Jadi daripada ini kita lihat bahawa faktor persekitaran juga atau faktor pembelajaran juga mempengaruhi untuk seseorang itu memahami cara untuk menterjemahkan perkataan dengan cara yang betul. Walaupun terjemahan itu betul, tapi kita mungkin ada perkataan yang lebih tepat lah. Jadi kesimpulannya, teori behaviorism ini adalah teori yang menggunakan hubungan stimulus dan respon untuk hasilkan tingkah laku. Pengukuran dan sebab pengukuran merupakan keutamaan dalam teori ini. Teori Skinner adalah teori yang mempunyai pengaruh yang paling besar dalam teori behaviorism lah. Namun teori behaviorism tidak mampu menjelaskan situasi pembelajaran yang kompleks. Contohnya kerana hal ini perkara yang berkaitan dengan pelajaran tidak dapat dijelaskan secara hubungan stimulus dan respon saja, iaitu maksudnya ada sebab-sebab yang lain lah juga mempunyai pengaruh terhadap perkara ini. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Sekian pembentangan. Terima kasih. Assalamualaikum.